Buletin 1.13 Julai, anda bersama saya Syafiq Anan, tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan akan wujudkan kaedah baru bantu usahawan. 4 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kelang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk mewujudkan beberapa pendekatan baru bagi membantu usahawan tempatan memajukan perniagaan yang diceburi. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, dengan zaman ledakan teknologi, usahawan perlu berubah dan beralih kepada kaedah automasi dengan penggunaan robotik supaya lebih berdaya saing. Ya, kita kena lihat secara holistik kerana sekiranya kita mahu our SMEs beralih kepada automation, robotik. Ini merupakan satu pelaburan kapital yang besar dan mungkin mereka tidak ada kemampuan kecuali kerajaan melihat insentif tertentu untuk membantu mereka, dan ini sedang diteliti oleh MITI dan kita akan mewujudkan beberapa pendekatan baru untuk membantu industri kita beralih kepada automation dan robotik bagi memenuhi keperluan semasa pada hari ini. Beliau mengulas persoalan adakah kerajaan bercadang untuk merombak agihan bantuan kepada usahawan yang dianggap tidak komprehensif. Tambah beliau, cadangan berkenaan kini sedang diteliti oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Beliau terdahulu merasmikan pameran kerjaya graduan Aspira di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC Ibu Negara. Empat buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Bukit Kuda, Kelang, Selangor kira-kira jam 7.50 pagi tadi. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Kelang, Samsul Ma'arif Saibani berkata, pihaknya menggerakkan 2 jentera bersama 12 anggota dari Balai Kota Raja dan Sungai Pinang sebaik menerima laporan. Sebaik tiba kira-kira 10 minit kemudian, api didapati sedang marak memusnahkan 4 kediaman berkenaan. Bomba mengambil masa kira-kira 15 minit untuk mengawal kebakaran dari merebak ke kawasan lain. Punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Seorang penoreh getah direman selama 7 hari bermula hari ini selepas disyaki menyerang dan menetak 2 warga emas di Buloh Kasab, Segamat, Johor petang semalam. Dalam kejadian itu, kedua lelaki terbabit maut ditetak dan ditikam dengan parang dalam 2 kejadian dalam tempoh selang 10 minit. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Magistrate Salina Omar terhadap suspek berusia 33 tahun itu sehingga 19 Julai ini bagi membantu siasatan. Dalam kejadian kira-kira 6 petang semalam, 2 lelaki masing-masing berumur 74 dan 60 tahun mati ditetak dengan parang. Suspek dipercayai mengamuk serta membuat serangan secara rambang di sebuah kedai kopi dan gerai durian. Mangsa pertama maut di tempat kejadian akibat parah di muka dan badan, manakala mangsa kedua penjual durian diserang kira-kira 200 meter dari lokasi pertama. Lelaki itu ditikam dengan senjata yang sama sebelum mangsa rebah. Dia sempat dibawa ke klinik Buloh Kasab namun meninggal dunia akibat parah. Penoreh getah itu ditahan di tempat kejadian oleh sepasukan anggota polis. Punca kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pendakwa bebas Ustaz Abid Liu yang dalam perjalanan ke Ibu Negara selepas ceramah di Pasir Gudang, Johor terlibat kemalangan jam 3 pagi tadi. Dalam catatannya di akaun Facebook, beliau mendakwa sebuah kereta lain secara tiba-tiba menghimpit kenderaannya. Suatu kejadian terdapat 3 orang di dalam kenderaan bersama beliau. Ustaz Abid Liu mengalami sakit badan dan hidung selepas terhentak kuat kerana tercampak ke bahagian depan kenderaan. Sebuah kereta lain didapati terbalik namun tidak mengalami sebarang kecederaan. Pendakwah bebas ini bersyukur kerana kejadian awal pagi tadi tidak serius dan terselamat daripada musibah yang lebih besar.
Fenomena durian yang bermusim di negara ini perlu disahut pengusaha raja buah berkenaan agar menaik taraf kebun mereka kepada agro pelancongan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan membimbing pengusaha durian melalui peruntukan khas dan pelbagai inisiatif agar industri durian negara berkembang. Kementerian akan bantu untuk kebun-kebun seperti ini menjadi destinasi agrotourism. Dia boleh datang ke kebun ini, datang boleh bincang pakej makan macam mana, kalau makan 10 biji harga berapa ya. Dan di samping tuan-tuan kebun ini boleh juga mengadakan juga buah-buahan yang lain seperti mangosteen, pulasan, rambutan dan cempedak. Yang ini semua dalam satu masa petani-petani di peringkat kampung ini dapat menjual hasil-hasil ataupun buah-buahan tropika kita. Kementeriannya akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan ke arah memberi peluang kepada pengusaha atau pekebun durian untuk menjana pendapatan yang lebih baik. Syarikat pengeluaran durian dalam pada itu perlu menjaga kualiti supaya lebih banyak syarikat mendapat kelulusan mengeksport durian sejuk beku ke luar negara. Setakat ini, hanya 5 syarikat mengeksport durian sejuk beku ke China. Beliau terdahulu merasmikan festival dan anugerah durian di Bangi Golf Resort Selangor. Festival berlangsung hari ini dan esok bermula pukul 10 pagi hingga 8 malam. Setelah 3 tahun ditutup kerana pengubahsuaian, Perpustakaan Fakulti Perubatan Universiti Malaya UM dibuka semula. Lebih membanggakan apabila perpustakaan yang diberi nama sempena Dekan Pertama Fakulti Perubatan UM, Mendiang Tan Sri Profesor TJ Danaraj, dirasmikan semula oleh isterinya yang berusia 94 tahun yang juga merupakan alumni universiti tersohor negara itu. Puan Sri Dr. Wong Hee Ong kini bertugas di Universiti Nasional Singapura sebagai Profesor Perubatan. Selain merupakan Dekan Pertama Fakulti Perubatan, mendiang suaminya juga bertanggungjawab menubuhkan hospital universiti yang kini dikenali sebagai Pusat Perubatan UM. Oh, I'm so happy and honoured to be here and to be reminded of the library which was a central point in this faculty. It was meant for students, staff, and postgraduate students to pursue research, to find knowledge. And I congratulate Prof. Dr. Adiba for making it such a lovely place. Perpustakaan Perubatan TJ Danaraj atau Bapa Fakulti Perubatan ini dinamakan pada 5 Mei 2005 dan dibuka semula semalam selepas ditutup selama 3 tahun. Majlis pembukaan semula perpustakaan ini dimeriahkan dengan kehadiran kira-kira 70 alumni serta Dekan Fakulti Perubatan UM, Datuk Profesor Dr. Adiba Kamaruzaman. Perpustakaan yang telah dinaik taraf kini telah mula beroperasi dengan suasana yang lebih santai dan seni bina yang lebih moden dan kontemporari. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Liputan Haji 1440 Hijrah bersamaan 2019 Masihi bersama wartawan Fazila Hani Harun dan juru kamera Nurliza Muhammad Saleh secara menyeluruh dan berinformasi di semua platform rangkaian TV Media Prima. Innal hamda wan ni'mata laka wal. Selain menjaga kesihatan, jemaah haji yang kini sudah berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah perlu cakna dengan tahap kesihatan. Mereka memandangkan cuaca panas mencecah 50 darjah Celsius. Tabung Haji menasihatkan agar jemaah tidak takut untuk mendapatkan rawatan kerana terdapat doktor dan pakar telah ditempatkan di maktab-maktab haji di bawah kelolaan TH. Justru tidak timbul soal jemaah akan ditahan di hospital kerana urusan ibadah mereka akan dipermudahkan termasuk menggunakan ambulans jika perlu untuk ke Arafah pada hari wukuf. Kita bersama wartawan Fazilah Hani Harun di Mekah untuk laporan harian musim haji kali ini. Bagi musim haji kali ini, 60 orang doktor dengan 23 daripadanya adalah doktor pakar dalam pelbagai bidang ditempatkan di klinik-klinik maktab dan hospital tabung haji. Satu usaha penambahbaikan dari segi penjagaan kesihatan para jemaah haji, di mana kita telah pun membawa lebih ramai doktor-doktor kesihatan awam dan kesihatan keluarga.
doktor-doktor yang lebih mempunyai kepakaran tersebut, kerana doktor-doktor ini akan mengetuai satu kumpulan ataupun pasukan untuk pergi melawat bilik ke bilik, di mana kita akan membuat saringan dan juga memantau kesihatan para jemaah haji. Bagi memudahkan jemaah haji mendapatkan rawatan kesihatan, setiap maktab dilengkapi dengan sebuah klinik dengan 2 orang petugas perubatan, iaitu seorang doktor dan seorang penolong pegawai perubatan yang dibawa dari Malaysia. TIH juga mengambil langkah proaktif, iaitu mencegah sebelum jemaah mendapat sakit lebih teruk. Rasa sedikit-sedikit pun, jangan tunggu sampai sakit mereka jadi lebih teruk. Walaupun sedikit, kita akan manjakan para jemaah haji. Datanglah ke klinik. Jemaah juga tidak perlu risau kerana kos rawatan di semua klinik yang disediakan TIH adalah percuma. Malah jika ada jemaah yang perlu mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Kerajaan Arab Saudi, ia juga ditanggung sepenuhnya. Laporan Fazilah Hani Harun dari Makkah Al-Mukarramah. Menurut pakar di Malaysia, hospital yang membuat pembedahan kardiotoraksik adalah terhad dan kosnya agak tinggi. Malah terdapat kes kanak-kanak yang terpaksa menunggu lama sehingga pengakhiran yang mengecewakan. Selain ada yang meninggal dunia dalam tempoh menunggu proses pembedahan. Menurut pengurusi Yayasan Jantung Kongenital Malaysia YJKM, Dr. Hamdan Liman, pihaknya sedia memberi sokongan psikologi dan bantuan kewangan kepada keluarga kurang berkemampuan yang mempunyai cahaya mata yang diduga penyakit jantung. Kami di Yayasan Jantung Kongenital Malaysia yang telah ditubuhkan dan telah dapat kelulusan sejak daripada Februari 2017, kami adalah berhasrat untuk menjadi champion, untuk menjadi suara bagi mereka kanak-kanak yang lahir dengan masalah penyakit jantung. Dan juga kita tahu bila kanak-kanak lahir dengan penyakit jantung ni, ia bukan saja masalah untuk kanak-kanak, di mana satu keluarga juga akan terlibat sama untuk mengalami keadaan kesusahan ini. Penyakit jantung kongenital adalah malformasi struktur jantung atau pembuluh darah besar yang wujud sejak lahir. Sekiranya diberi ubatan, jantung berlubang bersaiz kecil mampu tutup dengan sendiri dan berkemungkinan besar mereka tidak mengalami masalah sama apabila meningkat dewasa. Kebanyakan daripada mereka boleh hidup macam orang biasa. So dari lahir ke sekarang dewasa, so setengah pesakit ini umur dia dalam lingkungan 40 tahun, 50 tahun yang telah mengalami penyakit ini. Terdapat kira-kira 500,000 kelahiran yang direkodkan di Malaysia setiap tahun. Dianggarkan 5,000 menghidap jantung kongenital dan 2/3 daripadanya memerlukan pembedahan. Usaha bagi menyebarkan mesej bahaya gejala rasuah bukan sahaja terletak pada bahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, malah peranan itu dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Di Kuching, Sarawak, pementasan teater musikal Semarak Pertiwiku menjadi wadah menyebarkan mesej berkenaan. Persembahan teater julung kalinya ini membabitkan kerjasama antaranya Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union, Jabatan Ketua Menteri Sarawak, SPRM Sarawak dan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Mesej utama teater musikal ini adalah tentang bahana akibat gejala rasuah dan isu integriti. Produksi ini berhasrat mendidik masyarakat ke arah meningkatkan dan memudayakan integriti dalam usaha kerajaan membantras gejala rasuah. Teater yang dipentaskan selama 3 hari hingga malam esok dibarisi pelakon terkenal tanah air antaranya Azhan Wani, Syedin Melis, Anding dan ramai lagi. Pementasannya malam tadi dihadiri Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya. Turut hadir pengerusi kumpulan media primang Datuk Syed Husin Syed Junaid dan pengarah urusan kumpulannya Datuk Kamal Khalid. LG Electronics Malaysia LG bakal menjadi peneraju dalam pasaran penapis air di negara ini dalam tempoh 3 tahun akan datang dengan pengenalan produk penapis air pertamanya di Malaysia, LG Purcare Tankless. Pengarah urusannya Kim QT berkata pihaknya optimis mampu mencapai sasaran terbabit melalui inovasi produknya dan pelaksanaan pelan perkhidmatan yang komprehensif termasuk pertukaran komponen pada setiap tahun untuk pasaran tempatan.
The reason why is still our product innovation is the most innovative product. Second, we are providing best service in this market with the every year internal piping change, plus no chemical used water filter and then the water purifier cleaning service. I believe with that kind of service and product, with even 3 years is not a long time. LG Puricare Tankless yang dilancarkan di Petaling Jaya baru-baru ini adalah sistem penapis air yang menggunakan teknologi tanpa tangki yang menapis air secara terus dari saluran. Ia bagi mengurangkan risiko pembiakan mikroorganisma dan boleh dikawal serta dipantau dengan menggunakan aplikasi pintar Smart ThinQ. Penampilan inovasi terkini LG iaitu inverter kompresor dan induction heating system IH menjadikan penapis air tanpa tangki ini berupaya menyediakan pilihan air minuman pelbagai suhu iaitu air panas, sejuk atau suhu bilik. Kenapa saya menggunakannya adalah kerana convenient lah. Dia sangat slim dan sangat sleek dan dia punya tankless feature tu sangat convenient, and then dia sebenarnya ada beberapa features yang saya rasa sangat it works with my busy lifestyle lah. Kita tak pernah tunggu air itu panas. LG juga akan melaksanakan skim sewaan bagi produk penapis airnya kerana kaedah itu kini didapati semakin berkembang dalam pasaran penapis air. Ribut tropika Barry menambah kekuatan di Teluk Mexico dan diramal menjadi taufan ketika ia mendarat di Louisiana hari ini. Negeri itu kini berdepan risiko banjir besar memandangkan jumlah hujan dijangka meningkat dalam tempoh 3 hari. Sehingga lewat petang semalam, Barry merekodkan kekuatan angin sehingga 100 km sejam, kurang 14 km sebelum dikategorikan sebagai taufan. Pihak berkuasa telah mempertingkatkan operasi pemindahan penduduk sebagai persediaan sebarang kemungkinan. Ratusan jadual penerbangan turut dibatalkan atas faktor keselamatan. Barry diramal boleh mengakibatkan situasi terburuk seperti mana taufan Katrina pada 2005 yang mengorbankan 1,800 nyawa. Pulau Okinawa, Jepun digegarkan dengan gempa bumi berukuran 6.1 magnitude pada jam 8.57 pagi waktu tempatan. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS, gegaran dikesan pada kedalaman 257 km, iaitu kira-kira 346 km di utara Naha, ibu kota wilayah berkenaan. Setakat ini tiada kecederaan atau kerosakan harta benda dilaporkan. Bertemu kembali. Kita ke laporan sukan. Hasrat Pahang untuk mengesahkan status selaku naib juara Liga Super 2019 tertangguh. Selepas Pahang mencatat keputusan seri 1 sama menentang Terengganu FC TFC di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu malam tadi. Berkunjung ke tempat lawan, Pahang yang turut mencari 3 mata penuh nyata beraksi garang apabila terlebih dahulu mengasak kubu Terengganu menerusi Lazarus Kaimbi, namun percubaannya tersasar pada minit ke-9. Selang 7 minit kemudian, Terengganu pula hadir dengan serangan berbahaya tetapi usaha yang dicipta Cece Kipre berjaya diselamatkan Muhammad Muslim Ahmad. Aksi bertambah rancak selepas itu apabila kedua-dua pasukan saling berbalas serangan, namun tuah lebih memihak Terengganu selepas Ahmad Syamim Yahya berjaya meledak gol pembukaan pada minit ke-42. Tiada tambahan gol menyusul. Aksi selepas rehat berubah menjadi milik Pahang apabila Muhammad Sumare tampil menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-51. Tersentak, Terengganu kembali menguasai permainan dalam usaha menyekat usaha Pahang dan disiplin tinggi yang ditunjukkan tuan rumah nyata berhasil sehingga tamat 90 minit masa permainan sekaligus menangguhkan seketika hasrat Pahang untuk mengesahkan status selaku naib juara pada perlawanan ke-20 Liga Super. Bagaimanapun ketika ini Pahang yang masih mempunyai 2 bagi perlawanan kekal di tangga kedua dengan 37 mata berkelebihan 5 mata dengan Melaka United di tangga ketiga. Sementara itu, dalam saingan Liga Perdana, nasib sama turut dialami Johor Darul Takzim 2 JDT 2 apabila hasrat untuk muncul naib juara tertangguh selepas tewas 2-3 kepada UKMFC. Berkunjung ke Stadium Ceras, UKMFC tidak memberi laluan mudah buat JDT 2 apabila mendalui 2-0 dalam masa 23 minit permainan. Gol pertama UKMFC hadir menerusi jaringan penyerang import Milad Zani Pemansur pada minit ke-20 dan selang 3 minit kemudian giliran Matthew Roskam menambah duka JDT 2 dengan gol kedua. Bagaimanapun, seminit selepas itu JDT 2 berjaya merapatkan jurang gol selepas rembatan Muhammad Izzaf Ruzi berjaya menewaskan Amin Faizal Muhammad Saidi.
Kekal 2-1 tamat separuh masa pertama. Keadaan bertambah sukar buat pelawat pada separuh masa kedua apabila Matteo mencetak gol ketiga UKMFC pada minit ke-51. JDT 2 cuba bangkit selepas itu, namun usaha pelawat hanya hadir pada masa kecederaan apabila Muhammad Rozaimi Abdul Rahman berjaya menyudahkan sepakan penalti. Apapun kebangkitan lewat yang diharapkan JDT 2 tidak berhasil, sekaligus kedudukan 3-2 kekal memihak UKMFC sehingga tamat permainan. Bola sepak Liga Utama MLS Amerika Syarikat, kelab bola sepak DC United gagal memanfaat peluang beraksi di halaman sendiri selepas seri 2-2 menentang New England Revolution. Namun di sebalik kegagalan itu, bekas penyerang Manchester United Wayne Rooney tetap menyelah terutamanya menerusi hantaran berbahaya ke kubu lawan. Melayan kunjungan New England Revolution. Baiklah, buletin 1.30 sampai di sini. Oleh itu saya Syafiq Adnan, salam hormat dan Assalamualaikum.